Okay. Jadi Tasha, macam mana? Tough tak nak jadi independent student di sana? At first, yes. Tapi day by day, Tasha rasa macam it's not like a big issue pun untuk jadi independent. So macam something challenging tu buatkan our life ni macam lagi rasa macam want to experience more, want to try more, want something more bigger macam tu. Yes. Nampak tak? Nampak tak kita punya living proof of think different, think global. Yes. Okay. Kita tak tertakluk kepada cara kat sini je. Cara pemikiran di sini saja. Okay. Tasha has showed to us that she has to open her perspective of way of learning. Okay. Keadaan pembelajaran berbeza. Okay, macam mana she has to think different, macam mana selalunya macam ni dia buat, sekarang she has to do this way, berbeza cara, okay. Macam mana she has to think global instead of apa yang dia dapat daripada kelas dia, okay. Apa lagi yang dia kena buat selepas kelas tamat, sebab tadi dia kata kelas maksimum 1.5 hours je. 1.5 hours je. Okay. Jadi selebihnya the lecturers expect you to get sources, more references on your own, sources betul tak? Untuk kita memantapkan lagi apa yang kita baru belajar dekat kelas tadi. Okay. Jadi itulah kepentingannya kenapa we have to think different. Okay, kenapa kita kena selalu put ourselves out of our comfort zone. Okay, think outside box. Jadi thank you so much Tasha untuk apa yang Tasha kongsikan. Macam mana dengan facilities Tasha dekat Mino University? Facilities, okay. Mino University ni it's quite big, agak besar kalau nak bandingkan dengan our university, sebab dekat sini Mino University kira public university. Kalau nak dibandingkan universiti yang Malaysia, dia sama dengan UKM, besar dia. Besar? Besar. Tapi macam lagi satu, dekat sini even besar macam tu pun, mostly semua nak pergi to one place from another place, walaupun macam jarak dia even 1 kilometer ke, you kena go just by walking. Wah, so nak je macam maksimum pun macam kalau 30 ke 40 minit jalan kaki tu bagi orang dekat sini tu benda normal. Biasa. Betul. And then macam facilities. Okay, facilities others dia macam like complete wifi semua like cover satu universiti walaupun besar macam tu still laju okay. And macam ada free meal, makanan kat cafeteria you can get for free. Macam-macam. Wah, siap ada free meals ya? Wah, dia punya cafeteria dia best tak? Best. Banyak makanan. Okay, apa nama? Nampak tak? Dia gambaran Tasha tadi seolah-olah Mino University tu seperti UKM. Okay, sesiapa dah pernah datang ke UKM atau sekarang kalau tak pernah datang, you Google je lah kan. Tapi UKM memang besar guys. Kita pun tahu dia healing berbukit, banyak college, banyak campus. Memang berjalan tu, tapi berjalan seronok lah kan, walaupun jalan ambil masa 30 minit, 35 minit, tapi dengan jalan dengan kawan-kawan from one place to another, from one campus to another, tapi kita rasa seronok, kita rasa lively kita punya life tu sebagai student di situ. Kan, the effort kita nak berjalan tu, betul, best. Wah, besar universiti dia. Apa nama, Tasha punya tapi Tasha satu hari satu kelas je. Jadi Tasha tinggal di kampus kediaman tu, dia punya hostel ke atau rumah sewa? Okay, untuk Erasmus Plus ni kita kena pilih sama ada nak duduk hostel, tapi nak duduk hostel agak susah sebab even hostel pun jauh daripada universiti dia. And then nak kena apply, the process still long. And then that's why Erasmus Plus bagi accommodation grant. Bagi duit dekat kita untuk kita cari rumah sewa and bayar rumah tu. Jadi Tasha duduk dekat dengan city center of Braga. Macam jarak dia kalau by kereta dalam 8 minit, 10 minit je. Kalau jalan kaki kira jauh jugalah 30 minit. Okey lah 30 minit.
Okay. Uh, Maksudnya okay, dalam program Erasmus dia ada bagi accommodation grant. Jadi tak pening, okay, nak perlu sewa. nak fikir. Ya, dia punya semua dalam program ni dah disediakan. Apa nama, jadi rumah antara kampus walaupun jauh tapi macam Tasha kongsikan dengan kita sebentar tadi, dia tetap menyeronokkan. Okey, berjalan tu rasa penat sangat, okey. Seronok berpasal kan dengan keadaan cuaca yang sejuk. Masa tu sejuk Tasha? Sejuk lagi. Sejuk. Okey. Tapi mostly kalau jauh ke nak jalan ke one area to another, mostly diorang akan naik public transport je. Public transport pun ada. Penat jalan kaki, naik aja public transport. Senang, okay. Tapi di KMIT, tak payah jalan jauh-jauh. You kena turun naik lift je. atau turun naik tangga saja. Mudah sangat dah. Tapi itu sebab keadaan universiti kita macam tu, okay. Di Minyo University macam ni besar, di KMIT kita satu bangunan. Tapi kita kira jauh juga tau, jauh ke atas. 31 guys. Okay. Alright Tasha. Banyak betul yang Tasha kongsikan tentang keadaan Tasha dan juga Universiti Minyo. Okay. From your friends. Cerita sikit pasal your friends. Okay. Tasha ada start dekat sini. Start je orientation. First year orientation. Okay. Terus kita dapat ramai kawan-kawan international. Antara macam kawan-kawan Tasha ada from France, from Arab, from Palestine, even kalau Asia country, from Indonesia, Timor Leste, banyak, mostly semua international friends. So from that macam kita rasa fun sebab kita dapat tahu cara dia punya language dia macam mana, dekat mana country dia. Tak sama lah, dia cakap tak sama, tapi kita seronok untuk tahu bergaul dengan international friends ni. Banyak sangat yang kita boleh kongsikan sebab different negara, different culture, different language. Betul. Okay, menariknya. Ya Allah, untung sangat jadi ni Miss Tasha ni. Macam-macam dia dapat masa dalam program Erasmus Plus ni. Okay Tasha, banyak lagi yang saya nak tanya. Okay, tapi sebelum tu, we take a break. Stay tuned guys. Okay.
Aiman. Okay. Tadi Tasha dah ceritakan banyak juga dekat kita kan, dah share dengan kita tentang pengalaman dia bersama dengan Universiti Mino, dia punya kawan-kawan, okay. Sistem pembelajaran di sana, pensyarah dia, facilities yang ada, okay, dia punya jarak antara rumah, okay, sebesar mana dia punya universiti tadi. Seronok betul lah dengan macam rasa nak pergi. Rasa nak pergi tak? Pastilah nak, tapi kita try pula negara lain. Macam mana nak dapat tu? Kena mohon Erasmus Plus ni. Macam mana nak mohon Erasmus Plus? Okay, kalau yang dah dalam universiti, dah memang student UniKL mati, dipersilakan. Setiap tahun buka. Okay, yang tak ada lagi, yang kalau yang melihat ni semua ni ada bakal-bakal apa ni nak melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana, jadi bolehlah mohon, okay. Peringkat ijazah, peringkat degree, bolehlah mohon, okay. Bolehlah tengok-tengok, riki-riki, lawati www.unikl.edu.my untuk tahu lebih lanjut lagi program-program yang kita ada, okay. Kalau macam nak program yang macam Miss Tasha masuk, Miss Tasha di-enroll dalam Bachelor in Computing and Business Management with Honours, okay. Satu-satunya program hybrid Business and IT di UniKL MIT. Sebelum saya nak korek banyak lagi cerita daripada Tasha ni, saya ada satu good news yang saya nak share kepada anda semua. Saya rasa mungkin pernah tengok, pernah dibawarkan dalam UniKL MIT. Tapi kali ni saya nak share juga, okay. Kalau awak semua nak tahu, okay, kita baru-baru ni telah dianugerahkan, okey, telah kita mendapat tahu bahawa kampus kita UniKL MIT bersama juga UniKL yang lain-lain, okey, menunjukkan bahawa kita punya employability employability of our graduate ni berada di tahap 100%. Nampak ni? Ni kita ni. Ni kita. UniKL MIT 100% guys. Jadi janganlah risau. Kalau dah masuk UniKL, dah belajar, dah habis, senang ke nak dapat kerja ni? Kat mana kita boleh cari kerja ni? Jawapannya dah nampak tak kat situ. 100% employability. Rata-rata Alhamdulillah kami amat berbangga, kami amat bersyukur. Setakat ni graduan kita habis belajar, beroleh pekerjaan. Habis belajar, ada bisnes sendiri ataupun berjinak-jinak untuk membangunkan bisnes sendiri. Sambil-sambil buat sambilan dengan kerja di industri. Ada. Okey, ada. Inilah yang saya nak kongsikan sedikit tentang pencapaian terbaru UniKL MIT, tahniah UniKL MIT dan juga graduan-graduan yang baru saja menamatkan pengajian di UniKL MIT. Kita dah menunjukkan bahawa employability rate kita bagus. Maknanya industri cari graduan kita untuk berkhidmat, untuk dia grab, meh kerja dengan kami, meh join company kami. Okay, sebab kita tahu graduan UniKL semua berkualiti. They are the real talents. Alright, okay, that's it for our good news on our latest sharing, latest achievement. Sekarang kita akan back to Tasha. Okay Tasha, rasa tak lengkap kalau tak tanya pasal experience Tasha dekat luar universiti pula. Macam mana dengan culture dekat Portugal tu kan? How is the people? Macam mana your neighborhood dekat tempat tempat tinggal you tu? Macam mana dengan makanan di sana? Dia punya currency, dia punya keadaan sekeliling lah, infrastruktur di sana, public transport dan apa-apa sajalah yang mungkin Tasha nak sharekan dengan kita. Your life outside university, gitu. Okay Tasha, come on.